Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak ajar cara melakar graf untuk fungsi kuadratik ni. Untuk graf fungsi kuadratik dalam pelbagai bentuk ni boleh dilakar mengikut langkah-langkah berikut. Maksudnya ni langkah-langkah untuk kita lakar graf lah. Okey, yang pertama sekali kita kena pasti dulu nilai A untuk tentukan bentuk graf fungsi kuadratik. Macam kita tahu kan, sebelum ni kita belajar A kalau lebih kecil pada kosong, dia akan bentuk dia masih. Kalau A lebih besar pada kosong, bentuk dia senyum. Okey, contohlah A lebih kecil pada kosong ni, dia mestilah negatif depan ni nilai A dia. Okey, kalau A lebih besar pada kosong ni, contoh dia kalau tengok hak ni, dia positif lah sini, maksudnya 1 lebih besar pada kosong lah maksudnya. Okey, yang kedua, kena cari nilai pembeza layan. Hak kita belajar B kuasa 2 tolak 4 AC, ada rumus ni kan, untuk kita tentukan kedudukan graf. Okey, hak ni boleh rujuk muka surat 52. Macam kita belajar, dia ada tiga kan untuk rumus pembeza layan ni. Kalau lebih besar pada kosong, dia akan graf tu dia akan menyilang pada dua titik lah dekat paksi X ni. Lalu kita kira-kira B kuasa 2 tolak 4 AC ni sama kosong, dia akan menilai hanya satu titik je pada paksi X. Okey, kalau lebih kecil pada kosong, dia tak menilai, dia tergantung lah, dia tak bersentuh dengan paksi X ni. Okey, step seterusnya kita nak tentukan vertex. Okey, vertex pun kita pernah belajar sebelum ni kan. Vertex ni contoh graf senyum kan. Kalau graf senyum, dia akan nilai bawah sekali ni titik minimum ataupun nilai minimum lah. Kalau bentuk masa atau puncak ni kita panggil titik maksimum. Jadi kita kena cari nilai vertex ni untuk kita tahulah paksi simetri dia. Okey, lepas tu step seterusnya kita tentukan titik persilangan pada paksi X dengan menyelesaikan persamaan fungsi kuadratik fx sama kosong. Hak ni maksud dia, contohlah kita ada hak ni kan, persamaan hak ni. Okey, hak ni dia kata fx ni sama kosong. Maksudnya persamaan ni kita samakan dengan kosong. Lepas tu kita tekan kalkulator, kita akan dapatlah nilai x tu berapa. Ada dua nilai ke, ada senilai ke, kita akan tengoklah. Kita dapatlah lepas kita tekan kalkulator kan. Okey, lepas pada kita cari pintasan x, kita akan cari nilai untuk pintasan y. Cara dia hak ni kita buat f sama kosong. Maksudnya nilai kosong ni adalah x lah. Kita ganti tempat x ni kosong. Sini pun kosong contohnya. Jadi last kali kita akan dapat hak ni lah, nilai dia 12. Ini contoh lah. Okey, lepas kita dapat pintasan x, pintasan y, kita akan plot titik-titik hak kita dapat ni. Semua kita buat step-step ni. Jadi jadilah graf dia kan. Okey, seterusnya kita akan tengok contoh 15 untuk kita lebih faham lagi lah. Okey, cikgu nak tunjuk untuk contoh 15 ni. Okey, dia kata lakarkan graf bagi fungsi kuadratik fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 4x tambah 12 kan. Okey, pertama sekali kita akan ikut langkah-langkah sebelum ni yang kita belajar kan. Mula-mula daripada sini, daripada persamaan yang ia bagi ni, kita tahu nilai A dia. Nilai A dia ni negatif. Maksudnya bila negatif, A tu adalah lebih kecil pada kosong. Okey, kalau A lebih kecil pada kosong, maksudnya dia akan bentuk masam. Nanti dia akan ada titik maksimum lah, sebab masa ke titik dia duduk atas maksimum, paling tinggi lah. Okey, ni step pertama. Okey, untuk step kedua kita belajar sebelum ni cari nilai untuk pembeza layar kan. Okey, kita akan ambil rumus B kuasa 2 tolak 4 AC hak ni. Lepas tu kita akan ambil lah hak ni nilai A. Okey, sini kita tulis dulu. A dia sama dengan negatif 1, B dia sama dengan 4, C dia sama dengan 12. Okey, lepas tu kita masuk dalam ni rumus pembeza layar ni. Okey, untuk B ni hak ni 4 kuasa 2 tolak 4 A negatif 1, kemudian C hak ni 12 ni. Okey, jadi 16 hak ni kita kira tolak-tolak tambah 4 dah 12, 48. Okey, jadi semua dia
Total dia 64 kan. Kita dapat 64 ni. Nilai 64 ni adalah lebih besar pada kosong. Macam kita belajar sebelum ni, kalau nilai lebih besar pada kosong, jenis punca dia dua punca nyata dan berbeza kan. Maksudnya graf dia tadi masam. Bentuk masam, lepas tu dia akan menyentuh dua titik. Lepas ni tengok balik lah muka surat 52. Muka surat 52. Dia ada ajar hak ni lah. Okey, dia step seterusnya lepas kita tahu bentuk dia sentuh dua titik ni, kemudian kita akan cari nilai vertex dia. Okey, hak ni kalau di buku teks ni dia kata lengkung menyilang paksi X pada dua titik yang berbeza. Untuk cari vertex, sebab bentuk dia bagi kita ni, soalan dia ni bentuk kan, bentuk bukan bentuk vertex. Kita cari bentuk vertex tu untuk kita tahu titik ni lah, titik vertex tu, titik maksimum dia. Okey. Jadi kalau kita tengok sini, dia buat ni bentuk dia buat PKD. Okey. Kalau tengok fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 4x tambah 12. Dia buat keluar negatif ni sebabnya dia buat PKD ni mesti depan ni mesti positif lah ke. Okey. Mari kita buat. Sekejap kita buat PKD. Negatif x kuasa 2 tambah 4x tambah 12. Okey. Okey, untuk kita jadikan ni depan dia ni positif, kita kena bahagi dengan negatif 1 ni. Semua kalau bahagi negatif 1, bahagi negatif 1 belakang. Okey. Bila kita bahagi negatif 1, sini dia akan jadi positif lagi. Tolak-tolak dia jadi tambah. Tambah tolak jadi tolak 4x tambah tolak-tolak 12. Okey, langkah seterusnya hak ni, dua ni kita tulis je x kuasa 2 tolak 4x. Okey. PKD kita belajar sebelum ni dia ada positif kurungnya kuasa 2. Hak dalam ni dia mesti bahagi dengan 2. Kemudian tolak ni lepas tambah mesti tolak kan. Lepas tu hak ni sama je. Per 2 hak ni kuasa 2. Gapo nak isi sini? Sini ni kita kena isi hak perkali bagi x ni. Negatif 4. Sini pun negatif 4. Okey. Sini kita selesaikan lah. 4 bahagi 2 jadi negatif 2 kan. Okay, untuk seterusnya hak 3 ni kita nak ringkas ke, kita ambil je x ni dengan hak dalam kurungnya ni. Tinggal berapa tadi? Negatif 2 kan. Okay, lepas tu kita buat bracket kuasa 2. Okay, lepas tu hak belakang ni kita kena selesaikan lah. Kita kena selesaikan. Hak ni lepas buat tolak ni, hak ni jangan tinggal belakang ni ada lagi negatif 12. Okey. Hak ni kita selesaikan hak belakang ni. Hak belakang ni negatif. Okey, hak ni negatif, tinggal negatif 2 kan. Negatif 2 kuasa 2 jadi 4. Hak ni tolak 12. Okey. Lepas tu jadi x tolak 2 kuasa 2 tolak 16. Jadi gini. Okey, jangan lupa pula hak ni ada negatif 1 ni. Kita kena darab bersilang lah supaya dia hilang kan. Jadi bila kita darab bersilang, dia akan ada negatif lah sini. Jadi negatif kan. Okey, lepas tu hak ni kita darab masuk. Tolak ni darab masuk jadi negatif x tolak 2 kuasa 2. Hak ni tolak-tolak dia jadi tambah 16 Okey, dapat dah bentuk PKD ni. Bentuk vertex kita dapat dah. Jadi melalui bentuk vertex ni kita boleh tahu titik maksimum. Sini ni kalau sini negatif, depan akan jadi positif 2. Hak belakang ni kita ambil je 16. Jadi kita dapat titik maksimum. Okey. Jadi bila kita tengok sini, hak ni bentuk panjang. Bentuk panjang cikgu tunjuk ni. Okey. Kalau tengok buku teks ni dia ringkas dak. Okey, kalau awak pergi dah bentuk begini pun okeylah. Okey, 2 16 tadi kita kira kan. Dapat 2 dengan 16. Jadi dapatlah
titik maksimum. Okey, titik maksimum ni kalau kita belajar hok ni H, hok ni K ke. H ni dia kata sama juga dengan nilai X. Jadi nilai X ni adalah paksi simetri. Kalau graf dia belah tengah. Jadi titik sini ni titik ni minimum ke. Graf kita tadi bentuk masih. Jadi tengah ni titik maksimum. Jadi 2 ni belah lah sini. Titik maksimum 2 ni adalah paksi simetri. Jadi kalau kita tengok sini dapat dah jawapan ni. Okey, langkah seterusnya dia kata jadikan fx tu sama kosong. Sebab apa? Sebab kita nak cari nilai x. Okey, maksud ia situ fx sama kosong. Ni soalan dia ni. Sekejap tulis balik. Fx tolak x kuasa 2 tambah 4x tambah 12. Okey. Dia nak fx sama kosong. Jadi ni fx kosong. Fx ni kosong ke? Jadi tulislah balik. Okey. Bila dapat gini, hok ni kita tekan kalkulator. Okey. Tekan kalkulator dapat 2 nilai. Sekejap Ni awak biasa dah ke tekan kalkulator untuk cari nilai x ke. Tekan mod. Siapa dia keluar EQN, tekan 1. Tekan 1. Tekan ni degree 2. Dia tanya nilai A. Nilai A hok ni negatif 1 sama dengan nilai B 4. Nilai C 12 sama dengan. Okey, dapat nilai dia. Sini tolak ke. Jadi kita tulislah X tambah 2. So lagi nilai dia ni. Maksudnya X tolak ni lah. Sama kosong. Jadi nilai X dia sama dengan negatif 2. So lagi X sama dengan ni. Okey, dapat dah 2 nilai. Negatif 2 dengan ni. Okey, lepas kita cari nilai X, kita kena cari pintasan Y. Maksudnya graf tu dia lalu dekat paksi Y. Berapa nilai dia? Okey, hak tu kita ikut step seterusnya, cari nilai F0. Okey. Hak ni Fx ya. Jadi kita nak F0. Kosong ni adalah X lah. Kita ganti kosong tu dekat tempat X. Tambah 4 kosong tambah 12. Jadi hak ni kosong lah dapat ke. Okey, yang tinggal hak ni. Jadi 12. Dapatlah pintasan Y dia 12. Okey. Bila kita dapat dah pintasan Y, kita dapat dah semua. Kita akan plot graf. Mula kita buat graf gini. Okey, tadi kita dapat nilai X dia negatif 2 dengan ni ke. Negatif 2 dengan ni. Sinilah negatif 2 ni, kita ambil jauh sikit ni. Ni pintasan X. Maksudnya dia nilai hak kita cari tadi. Hak kita tekan kalkulator tadi. 2 ni ke. Okey, nilai 12 ni adalah pintasan Y. Maksudnya graf tu yang akan lalu dekat paksi Y ni dekat nombor 12. Sinilah 12. Kita buat tinggi sikit lah. Okey, lepas tu kita akan sambung je titik. Ginilah graf dia. Dia kurang lah gini ke. Lepas tu tadi ke kita cari nilai vertex. Vertex tu titik maksimum ke. Tadi kita cari tu 2 dengan ni belah. Jadi sinilah 2, 16. Okey, kalau soalan tanya gapo nilai paksi simetri dia. Inilah 2. X sama dengan 2. Paksi simetri ni garisan lurus yang membahagi graf ni, tengah-tengah ya. Nilai dia 2. Okey, lepas tu graf ni dia ada nama dia lah. Kita tulislah soalan dia balik ke. Fx tulis je negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 12. Ni ke. Okey, jadi siaplah graf kita. Okeylah. Okey, assalamualaikum.
Okey, untuk kita lakar graf fungsi kuadratik ni kan, dia mesti ada 5 step ni, 5 langkah ni baru lengkap graf tu. Okey, pertama sekali langkah dia ni ringkasan cikgu lah. Okey, mula-mula kita kena tahulah muka bentuk senyum ataupun masih. Yang kedua, kita kena tahu bentuk graf. Bentuk graf tu dia setuh pada satu titik ke, dua titik ke, ataupun tak menyentuh pada paksi X ni. Okey, yang ketiga, pintasan X. Maksudnya nilai graf tu menyentuh di paksi X tu. Biasa kita tekan kalkulator lah kan, untuk dapat nilai tu lah. Okey, yang keempat, pintasan Y. Maksudnya graf tu hak menyentuh di paksi Y. Ataupun kita boleh juga tengok nilai C. Maksudnya contoh ada X kuasa 2 tambah 2X tambah 12. Jadi 12 hak belakang tu nilai C kan. Jadi hak tu adalah pintasan Y kalau bentuk arm lah. Okey. Ataupun kita jadikan X tu sebagai kosong. Maksudnya kita masuk nilai kosong dalam persamaan tu, kita akan dapat nilai pintasan Y dia. Okey, yang kelima, yang terakhir lah, titik minimum atau maksimum. Hak ni sebelum ni kita belajar dalam contoh 12 kan. Untuk cari titik minimum ataupun maksimum, kita buat PKD, penyempurnaan kuasa 2. Kita tahu nilai H dengan K kan. Ada satu cara lagi, kita boleh cara senil lah, kita guna rumus ni. Kita cari nilai X dia dulu, negatif B per 2A. Okay, dalam persamaan arm tu dia ada nilai A, B, C dia kan. Jadi masukkan nilai B dengan A dia dalam ni rumus ni, kita dapatlah nilai X dia. Lepas tu untuk dapat nilai Y dia, kita dapat dah nilai X tadi, kita masuk dalam persamaan soalan tu kan. Jadi dapatlah nilai Y dia gapo. Jadi dapatlah dia punya titik minimum ataupun maksimum. Nanti cikgu tunjuk dah. Okay, contoh macam soalan ni kan. Kita nak cari titik minimum ataupun maksimum, kita akan guna rumus ni. Tapi kalau kita tengok persamaan ni adalah A dia lebih besar pada kosong lah kan. Maksudnya graf dia senyum. Okay, kalau graf dia senyum adalah titik minimum sebab bawah kan. Okay, jadi kan kita nak cari titik minimum untuk soalan ni. Okay, kita guna rumus ni. Rumus ni kita tentukan dulu lah hak mana A. Hak ni A, negatif 8 ni B, hak ni C. Hak ni C kan. Okay, jadi untuk cari titik minimum, X sama dengan negatif B per 2A. Okay, lepas tu negatif B. B dia hak ni kan, negatif 8 per 2A. A dia 1 kan. Itulah. Jadi nak tolak-tolak tambah 8 ni 2. Jadi dapat dia 4. Okey, ni baru nilai X. Dia kan titik kan. Titik dia ada 2, X dengan Y. Jadi 4 ni kita masuk dalam persamaan ni. Jadi F 4, X tu 4 kuasa 2 tolak 8 darab 4 tambah 15. Ni 16 tolak 32 tambah 15. 16 tolak 32 tambah 15. Negatif 1. Jadi dapatlah titik minimum. X dia 4, Y dia ni negatif 1. Okey, titik minimum. Kalau tanya paksi simetri, hak ni nilai X. X sama dengan 4 paksi simetri. Gitulah. Kalau soalan suruh cari titik minimum maksimum, boleh pakai rumus ni lah, mudah. Okey, ni nota tambahan. Cikgu nak ajar sikit lah. Kita nak tahu bentuk graf. Ingat tak cikgu ajar tadi ni, 5 langkah graf ni kan. Nombor 2 ni bentuk graf. Sama ada dia menyentuh satu titik, dua titik ataupun tak sentuh langsung kan. Ni bentuk soalan dia lagu mana. Okey, mari kita belajar. Okey. Dia ada 3 contoh. Hak ni, contoh pertama, kita boleh tekan kalkulator. Tekan mod ni. Sampai EQN tekan nombor 1, sini tekan hak ni.
Degree tekan 2 kan. Dia tanya nilai A. Okey, kita ambil dulu soalan yang pertama ni. Okey, A dia 1, B dia negatif 4, C dia 4. Sama dengan. Okey, kita dapat nilai dia. Kita tulis sini nampak tak? Nilai dia X saja. Dia tak ada X1, X2 macam kita biasa teka tu kan. Maksudnya ia ada saja nilai dia 2. Kalau kita teka sama dengan lagi, itu baik nilai A, nilai B, nilai C. Dia keluar X saja. Jadi maksudnya ada setitik je X. Satu titik saja. Jadi maksudnya dia akan graf dia menyentuh pada paksi X ni pada satu titik je lah. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Tekan balik mod ni. Siapa keluar EQN, tekan nombor 1. Tekan hak ni. Ni takut tak nampak. Hak ni, degree tu tekan 2. Okey, kita cuba tekan hak ni. Okey, A dia 1. B dia negatif 8. C dia 15. Tekan sama dengan. Okey. Jawapan dia tunjuk dia ada tulis X1. Macam hak sebelum ni X saja kan. Hak ni ada X1. 5 jawapan dia. Tekan sama dengan, lagi sekali dia tulis X2. Maksudnya ada dua nilai untuk X. Okey, graf dia akan ada dua nilai lah. Di paksi X ni. Graf dia akan menyentuh pada dua titik. Ni untuk kita detect soalan lah. Okay. Sorry ya. Okey, yang ketiga kita nak ni, kita nak tengok bentuk graf hak tak menyentuh paksi X ni. Semula kita tekan mod ni. Tubik EQN, tekan nombor 1, tekan sini. Degree nombor 2. Okey. A dia 1, B dia 2, C dia 3. Tekan nombor 3. Tekan sama dengan. Okey. Jawapan dia ada X1. Lepas tu tekan sama dengan lagi sekali dia ada X2. Kalau kita fikir dia ada dua titik ke. Maksudnya X1, X2 ke. Kalau kita tekan lagi A, B, C, X1, X2. Kenapa beza dengan hak dua titik tadi? Beza dia, cuba awak tengok dekat. Awak perhati, sini ni dia ada tulis R, I. Okay. Kalau dia tulis gini ni, maksudnya graf tu dia tak sentuh. Dia tak sentuh. Okay, kalau hak ni, kalau hak ni tekan kalkulator, dia tak akan tubik RI tu. Dia tak tubik hak RI. Ni RI ni. Okey, selamat mencuba ya.